Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana yang kita sedia maklum, amal ibadat yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala mestilah dilakukan dengan penuh keikhlasan. Mestilah dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana amal ibadat yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima oleh Allah. Fudail bin Iyad ketika ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dia yang mentakdirkan mati dan juga hidup kamu untuk menguji kamu sama ada siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Lalu dijawab oleh Fudail bin Iyad, akhlasuhu wa aswabuhu, iaitulah yang dimaksudkan dengan ahsanu amala, sebaik-baik amalan itu ialah yang paling ikhlas dan paling betul ataupun paling tepat. Ditanya lagi kepada beliau, ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu, wahai Abu Ali, apa yang dimaksudkan dengan yang paling ikhlas dan yang paling betul ataupun yang paling tepat? Maka Fudail menjawab bahawa amalan yang sekiranya seseorang lakukan dengan penuh keikhlasan tetapi tidak betul ataupun tidak tepat, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amalan yang betul, yang tepat, tetapi tidak ikhlas, Allah juga tidak menerimanya. Wal khalisu an yakuna lillah. Orang yang ikhlas ialah dia beribadat kerana Allah Subhanahu wa taala. Was-sawabu an yakuna ala sunnah, dan yang tepat itu, amalan yang betul itu ialah berdasarkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang penonton yang dirahmati Allah, apa yang disebut oleh Fudail bin Iyad ini menunjukkan kepada kita bagaimana kepentingan ikhlas dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ikhlas akan membawa kepada penerimaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibadat puasa yang kita laksanakan sebenarnya mendidik dan mengajar kita tentang keikhlasan. Ibadat puasa adalah ibadat yang tersembunyi. Ia adalah rahsia di antara orang yang berpuasa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana ibadat puasa ini tak diketahui oleh orang lain. Jika kita didatangkan dengan dua orang, seorang yang berpuasa dan seorang tidak berpuasa, lalu kita diminta untuk mengenal pasti mana yang berpuasa, mana yang tak puasa, sudah pasti kita tak boleh nak bezakan di antara dua orang ini. Berbanding kalau orang yang sembahyang dengan tidak sembahyang,
kita diminta untuk kenal pasti mana yang sembahyang, mana satu yang tak sembahyang. Maka bila kita dapati salah seorang daripada dua orang ini, salah seorangnya sedang rokok, i'tidal, sujud, kita kata bahawa yang ini yang sembahyang. Yang duduk saja tak buat apa itu adalah tak sembahyang. Di antara dua orang yang membaca Quran dengan tak membaca Quran, seorang pegang Quran, seorang tak pegang apa-apa, maka kita kata yang pegang Quran, yang mengeluarkan suaranya membaca Al-Quran tadi, kita kata yang ini yang baca Quran. Yang tak pegang Quran, tak baca Quran. Maka kerana itulah, dalam hal ini sidang penonton yang dirahmati Allah, ibadat puasa ini adalah ibadat yang tersembunyi. Tiada seorang pun yang dapat membezakan ataupun mengetahui adakah dia berpuasa ataupun tidak. Apabila ibadat itu ibadat yang tersembunyi, maka ia adalah sangat dekat dengan keikhlasan. Kerana seseorang yang beribadat dalam keadaan tersembunyi, tidak ada orang yang melihatnya, maka ia akan, ataupun tiada orang yang mengetahui ibadat yang dia lakukan, maka dia terselamat daripada penyakit-penyakit hati yang boleh merosakkan keikhlasannya, iaitu penyakit riak. Contohnya penyakit nak tunjuk kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fis siyam riya." Tidak ada dalam puasa itu perasaan riak. Sebab puasa ini adalah rahsia, tersembunyi. Ia tak boleh dilihat oleh orang lain. Maka kerana itulah bila seseorang itu terselamat daripada penyakit riak ini, maka akan datang keikhlasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah, berdasarkan kepada puasa yang mempunyai unsur keikhlasan yang mendidik seseorang itu untuk ikhlas beribadat kerana Allah Subhanahu wa taala inilah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sangat besar kepada orang yang berpuasa. Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amali bani Adam lahu illa as-siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amalan anak Adam itu baginya kecuali puasa. Fa innahu li, kerana puasa itu bagiku dan aku yang akan mengganjarinya. Maksud puasa itu bagi Allah Subhanahu wa taala ialah puasa adalah ibadat yang paling disukai oleh Allah. Dan Allah Ta'ala menyebut bahawa Allah yang akan sendiri mengganjari hamba-hambanya yang berpuasa ini. Ya, memang ibadat-ibadat lain pun Allah Ta'ala ganjarkan dengan pahala. Tetapi maksud hadis ini sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ialah ibadat-ibadat yang lain Allah Ta'ala dah tetapkan ganjarannya, iaitu ditetapkan pahala dan bahkan dilipat kali gandakan daripada 10 hingga 700 kali, 7 kali lipat kali ganda. Adapun puasa, ia adalah ibadat yang mana Allah Ta'ala paling sukai dan Allah Ta'ala tidak tetapkan qadarnya dan gandaannya kerana ia terlalu banyak yang akan Allah Ta'ala ganjari
kepada orang-orang yang berpuasa ini. Muslimin dan muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah, kenapa Allah Ta'ala hendak memberikan ganjaran yang besar kepada orang yang berpuasa tersebut? Kerana puasa ini adalah ibadat yang tersembunyi. Para ulama kata bahawa ia adalah puasa ini adalah ibadat yang sangat dekat dengan keikhlasan. Jauh daripada perasaan riak yang menjadi penyakit kepada hati. Justru itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan keampunan kepada orang yang berpuasa. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampunkan baginya daripada dosa-dosa yang lalu. Al-Imam An-Nawawi menyebut maksud ihtisaba iaitu ia adalah ikhlas melakukannya kerana Allah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kerana riak, nak tunjuk kepada seseorang yang lain, dan juga perkara-perkara yang boleh merosakkan keikhlasannya. Jadi ganjaran yang besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kerana puasa itu mengajar kita tentang keikhlasan. Puasa itu mendidik kita kepada melaksanakan ibadat untuk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana puasa ini mempunyai unsur-unsur kita menyembunyikan amalan kita. Kita tidak menzahirkan amalan kita itu kepada yang lain, kepada orang lain selain daripada hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah, kalau kita tengok kepada ibadat-ibadat yang lain selain daripada puasa, kalau kita lakukannya dalam keadaan yang tersembunyi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan ganjaran pahala yang sangat besar. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus salah ba'dal faridah salatul lail. Seafdal sebaik-baik sembahyang selepas sembahyang fardu ialah solat malam. Kerana apa? Solat malam ini sembahyang yang paling afdal, paling baik, yang diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana waktu malam adalah waktu gelap. Ibadat yang kita lakukan pada waktu ini adalah ibadat yang tersembunyi. Orang lain sedang tidur, dibuai mimpi, kita bangun bersembahyang. Maka ketika itu akan datang keikhlasan. Jauh daripada perasaan riak. Kerana itu Allah Ta'ala akan bagikan ganjaran yang besar. Selain itu dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda juga ada menceritakan dan menyebut, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 3 golongan yang Allah Ta'ala akan berikan naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, iaitu naungan arash di hari akhirat nanti. Salah satu golongan tersebut ialah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, lelaki yang bersedekah dengan sedekah lalu dia menyembunyikan sedekahnya itu, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sehingga tangan kiri tak mengetahui tangan kanannya yang bersedekah. Jadi mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan fadilat yang besar oleh Allah Ta'ala sehingga dia mendapat naungan arash di hari akhirat, pada hari yang tidak ada naungan yang lain.
manusia yang berada di padang mahsyar berada di bawah panas terik matahari, tetapi orang yang bersedekah dengan secara tersembunyi ini akan mendapat naungan daripada Allah di bawah arasy, di bawah arasy. Muslimin dan muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah, ini menggambarkan bagaimana ibadat itu sekiranya kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Salah satu caranya ialah dengan cara kita menyembunyikan amalan kita. Kita tidak memberitahu kepada orang lain amalan kita. Maka Allah sangat suka kepada amalan tersebut sebagaimana yang ditunjukkan, sebagaimana yang dimaklumkan kepada kita. Puasa ini adalah ibadat yang sangat dikasihi oleh Allah, sangat disukai oleh Allah dan diberikan ganjaran yang berlipat kali ganda yang sangat besar daripada Allah, kerana ia adalah ibadat yang tersembunyi, ibadat yang sangat dekat dengan ikhlas. Moga-moga dengan tarbiyah Ramadan yang mendidik kita untuk beramal ibadat dengan penuh keikhlasan dapat menzahirkan dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadat puasa kita ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.